Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dan saya harap tuan-tuan tidak jemu mendengar dan membaca cerita-cerita kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta sedikit saja jasa daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan rasa bagus, bermanfaat apa yang kita buat ini, sebarkanlah kepada kawan-kawan kita, ahli keluarga kita, rakan sepejabat dan sebagainya. Dan kalau boleh, mintalah mereka subscribe ke channel yang ada ni. Dengan itu saya tahulah bahawa ramai lagi orang yang perlukan untuk mendengar cerita sirah kita ni. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah, minggu lepas kita tengok ada satu peristiwa yang berlaku ketika raya. Tengah mood raya, orang datang pula serang orang Islam di Madinah ni kan. Tambah cerita lagi minggu ni insya-Allah, satu peristiwa yang agak mendebarkan, iaitu peristiwa cubaan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah peristiwa ini berlaku? Macam minggu lepas saya sebutkan, ramai orang tak puas hati dan sangat marah apabila orang Islam menang dalam peperangan di Badar. Dan ada 4 kumpulan saya sebut minggu lepas. Kalau tuan-tuan tak ingat, boleh tengok semula video yang lama. Cuma salah satu kelompok tersebut yang obvious paling marah sekali tentulah kelompok musyrikin di Mekah. Cerita hari ini melibatkan kelompok musyrikin di Mekah, khususnya 2 orang yang paling tak puas hati. Ataupun mungkin ramai tak puas hati, tapi 2 orang ni dirakamkan ceritanya berlaku di Mekah. 2 orang ini, seorang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi dan juga Safwan bin Umayyah. Salah seorang daripada mereka berdua ni akan pergi untuk cuba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Siapa dia? Kita akan tengok dialog dan ceritanya. Baik. Umair bin Wahab al-Jumahi ni, anak dia pun pergi perang Badar juga. Anak dia pun ikut. Dan anaknya telah ditangkap sebagai tawanan perang Badar. Jadi anak Umair ada di Madinah sebagai tawanan. Manakala Safwan bin Umayyah ni ialah anak, Safwan ni anak kepada Umayyah bin Khalaf. Ni kalau kita biasa baca buku sirah, kita akan dengar nama Umayyah bin Khalaf ni salah seorang yang sangat memusuhi Islam. Di kalangan orang Arab ni ada orang Islam menggelar mereka ni kelompok syayatin Quraisy, syaitan-syaitan Quraisy. Selain daripada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ialah ayah kepada Safwan bin Umayyah. Dan Umayyah ini mati terbunuh dalam perang Badar. Jadi anak Umair ditangkap, ayah Safwan pula mati terbunuh dalam perang Badar. Jadi dua-dua orang ni memang tak puas hati betul lah dengan orang Islam. Jadi satu hari mereka duduk berdua mengenang balik perang Badar. Orang Quraisy sebenarnya lepas perang Badar murung, depression. Saya ada baca dalam satu buku lain, Abu Sufyan kita kenal. Abu Sufyan bila balik pada perang Badar, kalah tu, dia kata aku tak akan mandi selagi aku tak tebus semula kekalahan tu. Punya kemurungan orang-orang Quraisy ni. Tak pernah kalah macam tu. Jadi 2 orang ni cerita balik. Dan salah seorang tu sebut, Umair sebutlah. Safwan sebut, kata Umair, apalah lagi tujuan kita hidup kat dunia ni kalau macam ni lah nasib kita ni. Dibunuh oleh orang Islam ni. Wallahi, dia kata, inna fil aish ba'dahum ma fi khair. Tidak ada kebaikan dalam nak hidup selepas kita dah kalah macam ni. Umair pun kata, betul lah tu. Kalau kita duduk saja macam ni, tak tebus maruah kita ni, baik tak payah hidup lah, kata Umair. Cuma Umair cakap, aku ni bukannya tak nak tebus. Cuma aku ni banyak utang. Banyak utang aku nak kena fikir ni. Aku nak je ambil anak aku tu, tawanan tu. Nak tebus balik. Tapi aku ni banyak utang, dia kata. Dan aku ni tak ada duit nak bayar utang. Dan aku ni ada ramai tanggungan lain ni. Kalau aku habiskan duit aku untuk tebus anak aku tu, dan tebus maruah aku ni, apa aku nak bagi makan anak bini aku? Kalaulah aku ni tak ada hutang dan kalaulah ada duit untuk aku ni bagi kat anak-anak aku ni, aku akan tinggalkan dia orang ni dan sekarang juga aku nak pergi ke Madinah dan bunuh Muhammad tu. Kata Umair. Safwan terdengar.
Alayya dainak. Safwan kata, tak apa, aku akan bayarkan hutang kau. Ha. Wa iyaluka ma'a iyali. Dan anak-anak kau jangan risau. Aku akan jaga, aku akan tanggung living expenses mereka semua. Kalau betul kau sanggup, kalau betul kau sanggup pergi bunuh Muhammad di Madinah. Aku pun sakit hati juga dengan Muhammad ni. Kalau kau nak pergi bunuh, kau pergi bunuh, aku akan cover kehidupan kau, hutang kau, anak-anak kau di sini semua kau jangan risau, aku tanggung. Umair pun kata, okey, kau jangan beritahu siapa-siapa. Faktum anni sya'ni wa sya'nuk. Jangan beritahu siapa-siapa. This is going to be a secret assassination. Kalau orang tahu kecoh apa semua, nanti orang Islam di Madinah boleh hidu dan mereka akan bersiap sedia. Jangan beritahu siapa-siapa. Biar aku pergi seorang-seorang, senyap-senyap. Kata Umair. Jadi Umair pun membawa pedangnya dan bertolak ke Madinah, dan diceritakan dalam buku Rahib Makhtum ini, pedang yang dibawa itu telah disalutkan dengan racun. Nah, ini memang maknanya betul-betul nak make sure orang yang kena tusuk dengan pedang ni mati. Dan mati dalam keadaan yang menyiksakan. Dengan racun kan. Jadi dia pun pergi ke Madinah. Manakala di Madinah, apa yang berlaku ketika itu, kan, macam saya sebut tadilah, baru habis perang Badar. Ini semua ni juga peristiwa yang tak berapa lama lepas perang Badar ni. Kan, mungkin baru saja lepas peristiwa Al-Qudr yang kita bincang minggu lepas tu. Jadi ketika itu di Madinah, sahabat-sahabat dan Rasulullah SAW sedang duduk di dalam Masjid Nabawi. Dan ketika itu yang duduk di pintu, dan kebetulan yang ada di pintu ketika itu ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia, Sayyidina Umar ni ternampak Umair ni datang dengan pedang dipegang di tepinya. Umar dah perasan dah. Umar kenal dia ni. Umar kenal. Kan? Dulu dia pun orang geng-geng dia dulu kat Mekah dulu, masa zaman dulu-dulu lah. Kan? Jadi dia nampak je, dia terus masuk dalam, beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal kalb, ni anjing ni sudah datang. Ni memang maknanya yang datang tu memang orang jahat lah. Kan Umar bercakap, hadzal kalb, ni anjing, aduwullah, musuh Allah. Umair qad jaa mutawashshihan sayfahu. Ya Rasulullah, ni anjing ni dah datang dengan pedangnya terhunus ya Rasulullah. Kata Umar kepada Rasulullah SAW. Umar dah ready je ni. Anytime Rasulullah kasih green light, Umar akan pancung. Ini memang musuh Allah ni. Dia ni memang banyak kacau. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'adkhiluhu alayya. Tak apa. Relax. Kata Rasulullah, bawa Umair dia masuk. Suruh dia masuk. Kita tengok dia berani datang sini, kita tengok apa dia nak buat. Lalu Umar pun datang kepada Umair. Umar datang kepada Umair dan letak pedang di tengkuk Umair. Muhammad, Rasulullah minta kau masuk, tapi kau jangan buat apa-apa. Kau berani, kau gerak sikit, siap kau. Kata Umar kan. Jadi Umair masuk jalan, datang kepada Rasulullah. Dan kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, Umair ni, an'imu sabahan, good morning. Lebih kurang begitulah maksud dia. Kan? Ini ialah macam greeting dalam budaya Arab Jahiliyah. Good morning. Kemudian Nabi SAW membalas, qad akramana Allahu bi tahiyyatin khairum min tahiyyatika ya Umair. Bissalam tahiyyah ahlul jannah. Umair, kami orang Islam telah diberikan satu greeting yang jauh lebih baik daripada engkau punya greeting tu. Greeting kami ialah salam, dan ia adalah greeting ahli syurga, kata Rasulullah kepada Umair. Ini dah satu orang kata apa, moment yang dah, saya rasa kalau saya jadi Umair tu dah macam ush. Kan? Kemudian Rasulullah SAW tanya, wahai Umair, ma ja'a bik, kau datang ni sebab apa sebenarnya? Kena ingat ini pertemuan antara musuh dengan musuh ni, kan? Dan Rasulullah dengan steady-nya handle this very crucial meeting. Apa yang buat kau datang ke sini wahai Umair? Kata Rasulullah SAW. Umair kata, nothing. Ji'tu li hadzal asir. Aku datang nak tengok ni tawanan, anak aku. Adakah kamu semua jaga dia elok-elok? Dia menipulah, kan? Cover lah. Adakah kamu jaga anak-anak aku ni elok-elok? Itu je. No more than that. Just want to see my son. Kemudian kata Rasulullah, fama balus sayf fi unuqik. So, apa masalah kau bawa pedang kalau macam tu? Yang pedang yang kau pegang beria ni apa pasal? Kalau kau sekadar nak tengok anak kau. Kemudian Umar pun jawab lah, apa, what's wrong? Apa masalah pedang ni? Kan, apa aku boleh buat? Aku tak boleh buat apa dengan pedang ni. Kan, cover lah. Kemudian kata Rasulullah, kau tak payahlah cakap pusing-pusing ni. Mallazi ji'ta lahu, sebenarnya kau ni datang sebab apa? Baik kau cakap dengan aku.
Psycho Rasulullah SAW, psycho Umair ni. Umair kata tak ada apa. Memang aku datang nak tengok anak aku je. Anak aku ditawan, aku ayah nak tengok. Tu je. Kan? Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW menyebut sesuatu yang menyebabkan perubahan yang besar pada diri Umair. Apa kata Rasulullah SAW? Umair, sebenarnya engkau ni pernah duduk di Mekah, pernah duduk dalam dengan bersama-sama dengan Safwan bin Umayyah, dan kamu berdua telah mengenang semula orang-orang yang dibunuh, orang-orang Quraisy yang dibunuh dalam perang Badar. Dan kemudian engkau telah berkata kepada Safwan, kalaulah bukan kerana hutang dan anak-anak, tentulah aku dah keluar membunuh Muhammad. Dan kemudian Safwan telah membalas kepada engkau bahawa dia akan menjamin, membayarkan hutang-hutang kau dan menjaga anak-anak engkau. Apa dia dan engkau kemudian dengan itu nak datang membunuh aku. Kata Rasulullah SAW. Maknanya Rasulullah menyebut satu peristiwa yang berlaku di antara dua orang ni, kan, yang telah dirahsiakan dan tidak diketahui kecuali oleh dua orang ni, telah diceritakan semula oleh Rasulullah SAW secara detail. Dan kemudian Rasulullah SAW sebut, Wallahu ha'ilun bainaka wa baina dhalik. Dan sekarang ni Allah telah menghalang antara engkau dengan niat engkau itu dan dengan apa yang kau nak buat itu, kata Rasulullah SAW. Bayangkan macam mana, apa perasaan kita jadi Umair kalau tiba-tiba this secret meeting between Umair dan Safwan ni tiba-tiba boleh diceritakan secara eksplisit, detail dan betul pula tu oleh Rasulullah SAW. Apa respon Umair? Terus Umair ketika itu juga mengucapkan asyhadu annaka Rasulullah. Wahai Muhammad, sungguhlah aku bersaksi engkau ni memang betul-betul lah Rasulullah. Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuk. Selama ni aku ni mendustakan kau dengan apa yang kau bawa daripada langit dan apa yang kau bawa daripada wahyu-wahyu yang kau sebutkan itu. Dan apa yang kau sebutkan ini ya Rasulullah, amrun lam yahdurhu illa ana wa Safwan. Kan? Itu kata-kata Umair. Apa yang kau sebut ni memang satu peristiwa, satu benda yang hanya aku dan Safwan sahaja tahu. Jadi mustahillah engkau tahu perkara ini melainkan engkau ini telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillahilladzi hadani lil Islam. Kata Umair, alhamdulillah rupa-rupanya apa yang kau cakap ini telah membuka pintu hidayah aku kepada Islam. Subhanallah. Umair masuk Islam kerana psycho yang taktik psycho dan rahsia yang didedahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Berubah daripada asalnya seorang yang ingin membunuh penuh dengan dendam kesumat kepada Nabi, berubah menjadi saudara, berubah menjadi orang yang taat dan memberikan kesaksian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Rasulullah SAW pun kata kepada sahabat, faqihu akhakum fi dinihi waqra'uhul Quran wa atliqu lahu asirahu. Ajarlah sekarang ni wahai sahabat-sahabatku semua, bawa Umair ni, ajarlah dia tentang agamanya, bacakan kepadanya Quran dan lepaskanlah tawanannya, iaitu anaknya. Lalu Umair ni terkejutlah, kan. Umar yang ada ketika itu, ni Umar yang tadi bila Umar datang tu letak pedang kat situ, kan. Apa kata-kata Umar? Umar kata, wallahi, sebelum ketika engkau datang sini wahai Umar, babi lagi aku suka daripada engkau. Ni Umar punya dahsyat kebencian kepada kekufuran ni. Umar ni orang yang sangat tegas, kan. Babi lagi aku suka daripada engkau wahai Umair, ketika aku nampak kau datang sini dan aku nampak kau dengan pedang kau tu, kata Umar. Tetapi ketahuilah wahai Umar, apabila sahaja engkau telah melafazkan syahadah tadi, engkau lebih aku cintai daripada anak-anak aku. Subhanallah. Umar Al-Khattab, nampak, hanya dengan syahadah mengubah kecintaan seorang Muslim kepada seorang manusia yang lain. Umair, kalau tuan-tuan jadi Umair lah, subhanallah, mesti terkejut, terkesima sekejap, blur sekejap ketika masa tu, kan. Bukan main tadi punya benci dekat aku, tiba-tiba boleh jadi sayang, luar biasa. Inilah dia kesan Islam, kesan akidah, kesan syahadah. Orang yang memiliki syahadah, yang percaya, yang beriman sama dengan kita, kita mencintainya lebih daripada segalanya, kan. Lalu akhirnya sahabat-sahabat pun ajarlah Umair dengan Al-Quran, mengajar solat dan sebagainya, kan. Dan kemudian Umar ni akhirnya selepas itu baliklah ke Mekah, kan.
Kita bayanglah Safwan ni, member ni yang dekat Mekah ni apa agaknya. Dia tengah menunggu khabar kematian Muhammad kan, yang dilakukan oleh pembunuhannya oleh Umair, menunggu bila ni good news, bila nak sampai balik Umair ni. Tiba-tiba member dia balik, Umair balik ni beritahu, aku kini telah Islam dan aku nak ajak engkau sekali masuk Islam. Oi, punya terkejut Safwan. Umair akhirnya balik dan telah menyeru beberapa orang lain di Mekah dan akhirnya masuk Islam. Umair ini daripada asalnya pergi untuk membunuh, pergi dengan misi assassination Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya balik ke Mekah 180 degree, menjadi seorang Muslim, malah mengajak orang lain pula memeluk Islam. Subhanallah. Ini satu peristiwa yang saya rasa sangat menyentuh hati kita semua. Dan banyak sangat pengajaran yang boleh kita dapat di sini. Dan antaranya, yang pertama sekali tuan-tuan, sekali lagi saya sebut, bila kita ini bawa Islam, bila kita ini cuba nak mengajarkan Islam, bila kita ini nak berdakwah, kan, anggaplah sebenarnya semua orang tidak suka dengan kita. Anggaplah begitu, mudahnya begitulah. Orang tak akan suka. Sebab apa? Islam ni, dia melawan hawa nafsu. Kan? Kita ni lawan benda yang kita suka. Hawa nafsu Umair tadi ialah nak membalas dendam, nak membunuh Rasulullah SAW. Itu hawa nafsu dia. Kan? Dan nak kekufuran menang, orang Islam kalah. Itu hawa nafsu semua tu. Islam pula tak nak semua tu. Kan? Jadi dia satu benda yang bercanggah. Jadi maknanya orang tak akan suka dengan kita. Cuma sekarang ni kita ada dua pilihan. Macam mana kita nak berdepan dengan benda ni? Kalau orang tu faham bahasa peperangan, kita kena ajar dia dengan bahasa peperangan. Kalau orang tu faham bahasa psiko, macam dalam kes tadi, Rasulullah SAW menggunakan taktik psikologi, kan? Dan mungkin menggunakan sedikit sebanyak unsur menakutkan, kan? Dan itu ialah boleh menjadi punca orang itu mendapat hidayah, maka kita kena gunakan. Poin kita di sini ialah kita sebagai seorang Islam kena sentiasa mencari jalan-jalan untuk membuka pintu-pintu hidayah kepada semua orang di sekeliling kita, termasuklah orang yang paling memusuhi kita pun. Cuma saya nak sebutlah, pintu tu banyak kan, tak semestinya cakap baik-baik. Kadang-kadang cakap baik-baik ni lagi dia buat pijak kepala kita. Kan, tak semestinya. Tapi itu sebahagian daripadanya. Kan, cuma ada masa-masa tertentu, sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tadi, bila kita psiko tu pula, kan, bila kita tunjuk bahawa kita ni lebih daripada dia, itulah rupa-rupanya pintu hidayah bagi dia. Kan, kadang-kadang kita hari ni orang Islam tak berani nak main psiko macam ni. Kan, hari ni dalam bahasa kita hari ni, psiko tu berlaku dalam macam-macam lah. Dalam medianya, propaganda medianya, kan. Dalam psychological warfare. Psychological warfare ni maknanya peperangan psikologi. Cyber trooper ke, kan. Kita hantar orang pergi psiko, pergi cakap macam-macam dulu ke dan sebagainya, kan. Itu semua ialah psychological warfare, peperangan psikologi. Dan ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah buat. Kan? Dan ia bukan sekadar menghilangkan musuh. Kita bukan sekadar nak menghapuskan musuh, tetapi malah musuh itu akhirnya menerima Islam. Dan itu yang kita nak. Dan inilah pelajaran yang paling besar kita perolehi daripada kisah yang mengubah hidup seorang lelaki yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi, seorang pembunuh yang berubah menjadi seorang saudara se-Islam dan akhirnya menjadi seorang pendakwah di kota Mekah. Subhanallah. Tuan-tuan, itulah dia cerita kita hari ini. Kalau tuan-tuan rasa cerita ni menarik, kongsi-kongsikanlah dengan sahabat-sahabat, dengan rakan-rakan, dengan ahli keluarga. Dan ini juga peristiwa yang berlaku selepas Perang Badar. InsyaAllah selepas ni kita akan tengok ada banyak lagi cubaan-cubaan yang lain. Dan kita akan tengok juga bagaimana Rasulullah SAW dengan steadinya menumpaskan semua cubaan-cubaan tersebut. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.